مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dihormati lagi dikasihi Sahibul Fadilah Ustaz Azhar Idrus, Soal Kepimpinan Masjid Muslimin dan Muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana yang kita wawarkan sebelum ini, insyaAllah pada pagi ini kita akan adakan sesi kuliah duha. Dan Alhamdulillah setelah sekian lama Fadil pengguru kita ni tak dapat bersama dengan kita dengan sebab PKP dan sebagainya. InsyaAllah pagi ini sebagaimana yang maklum akan bersama dengan Fadil Ustaz Azhar Idrus untuk kuliah duha dan sesi soal jawab insyaAllah. Ini tanpa melengahkan masa majlis dengan segala hormat yang persilakan Fadil Ustaz untuk menyampaikan oleh Fadil Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana wa qudwatina wa uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita muliakan Tuan Imam selaku pengurusi majlis kita pada pagi ini, seterusnya seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Furqan Sipang Pak Cenering, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah sekalian. Kita ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala dengan limpah dan kurnia kita dapat berkumpul pada awal pagi ini dalam suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita kerjakan ini menjadi kebaikan untuk hidup kita di dalam dunia dan menjadi suatu perkara yang akan menguntungkan kita pada hari kita dibawa bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti, insya-Allah. Kita masih lagi berada dalam apa? Pandemik, masih lagi belum lepas daripada wabak COVID-19. Sebelum daripada ini kita tak pernah lalui lah keadaan yang macam ni. Dia penyakit ni ada sokmo daripada kita dulu sampai sekarang, dengan malaria, kemudian nyamuk Aedes dan macam-macam lah. Tapi yang paling dahsyat yang Allah uji kita ialah pandemik ni lah. Sampai tutup masjid, ya? Denggi ni 50 tahun dah denggi dah ada tutup masjid. Malaria tak ada tutup masjid, dak tutup masjid. Ni Allah beri satu ujian dengan kumang yang sangat halus, yang dikatakan ia duduk dalam mulut kita 6 hari baru masuk dalam perut, sampai tutup habis masjid. Apa jua pun yang berlaku ke atas orang yang beriman, itu adalah bala. Bala dengan maksud ujian. Dia bala ni kena belaka orang beriman, orang kafir. Kalau Allah uji ke atas orang beriman, Allah beri dia pahala, Allah nak hapus dosa. Kalau Allah beri turun bala itu kepada musuh-musuh dia, Allah nak azab dia. Itu je beza. Ayat sama saja. Arab panggil bala, kita panggil ujian. Nabi kata siapa yang kena musibah, hatta kena juri selumbar sekalipun, maka baginya pahala. Jadi kita yakin dengan kesusahan sikit sebanyak yang kita rasa sepanjang kita hidup ini, Allah akan beri pahala di akhirat. Itulah yang dikatakan dengan sakit dapat pahala. Ada hadis sahih mengatakan orang demam hapus dosa. Kita tak mau demam, kita nak sihat. Pasal nak jual semua ni, sehari 100 setengah boleh. Tak ada dapat maghfirah. Dia tidak ada hadis kata siapa jual anak hari tak cuti dapatkan ampunan dosa. Tapi hadis kata siapa sakit hatta demam hapus dosa. Kita pegang periuk panas,
Dah ingat ke periuk tu panas, netuk jari-jari, daklah sampai masuk hospital, pahala di sisi Allah. Mana untungnya menjadi orang-orang yang beriman. Bukan kita minta sakit, tapi ingatlah dalam hidup kita ni kita nak sihat, tapi bila Allah beri lawangnya iaitu sakit, di dalam sana ada nikmat. Patutnya orang-orang sufi dia kata kalau sakit alhamdulillah. Kalau sakit alhamdulillah. Kita boleh fitih alhamdulillah. Padahal kalau orang-orang yang dekat dengan Allah boleh fitih banyak, dia menangis. Apa? Takut lereh, takut jadi sagonnya. Jadi jauh punya kita ni nak bandingkan orang yang dekat dengan Allah. Bila kita rasa jauh, dekat-dekatkanlah diri dengan Allah. Pasal kita ni hala balik, bukan hala tubik dari perut mak. Kalau kita duduk dalam perut mak, kita hitung masa. Messi pun tolong kira, tanda di buku kad. Ayah pun tolong kira bila beranak. Tu tunggu masa nak keluar. Sampai masa Allah ni yukhrijukum min butuni ummahatikum. Allah pun keluarkan kamu semua daripada perut ke dalam dunia. Kita hak keluar dah ni nak masuk semula ke dalam perut. Kan kita ada dua perut. Perut ibu yang mengandung, perut bumi. Keluar daripada perut mak, duduk sekejap, qada-qada hak Tuhan sakat, masuk balik ke perut bumi. Inna lillah, kita datang daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita akan balik kepada Allah. Maksudnya balik bukan terus naik ke langit macam Isra Mi'raj. Minha khalaqnakum, daripada tanah kami jadikan kamu, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah semula kamu akan dikembalikan. Orang tua-tua kata siapa masa bahar tanah. Cuma kasarlah ayat. Orang tak cakap lah, kalau orang baik-baik orang tak kata bahar tanah. Kalau peropok nyamuk tak mana bahar tanah dah. Maksudnya mati lah. Kerana dalam Quran kata wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kamu semua dikembalikan. Bila kita ni akan masuk ke dalam tanah, maka kena buat orang putih kata preparation, persediaan. Bawa bekal yang sangat perlu, kerana perjalanannya ialah satu hala sahaja. Kalau kita nak pergi pasar, orang ada 10 riyal ada pergi pasar. Zaman dulu 80-an, tahun 80-an, zaman budak-budak, ada 5 riyal pergi bandar dah. Boleh 5 riyal pergi bandar. Tengok wayang, tiket 65 sen. Air lanah 30 sen, lebih lagi 5 sen. Ada 4 riyal keluar bahan mi goreng pula. Lebih 10 riyal bahan baju bandar pula $2. Learning tahun 2020 ada 50 kalau pergi pasar tol debol lenyap. Takut tak cukup piti. Ada 100 baru rasa sedap nak pergi bandar, betul tak? Tapi pasal apa? Pasal takut tak cukup kah? Padahal kita pergi pasar, pergi bandar, balik semula. Bukan pergi dah balik. Bukan pergi maknanya tinggal kapung dah, bawa 50 ya. Hak ni perjalanan dak balik dah. Walaupun ramai hak nak minta balik. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhanku, engkau hidupkan aku sekejap boleh tak? Kerana aku nak buat yang benda-benda baik, hak hari tu tak dan aku nak buat. Tak boleh. Sekali seorang sahaja. Para Nabi pun tak boleh balik semula ke alam dunia. Apatah kita cak ayang ni. Maka berbekallah. Wa tazawwadu, kata Allah, hendaklah kamu berbekal. Fa inna kharzadi taqwa, sebaik-baik bekal tak ada lainlah bandingannya, hanyalah takwa. Takwa apa dia? Menjunjung perintah agama, perintah suruh dan perintah tinggal. Suruh apa? Suruh sembahyang, junjung buat. Suruh puasa buat. Suruh tutup aurat buat. Lagi perintah tinggal, talabut tarki, suruh tinggal. Suruh tinggal minum arak, kita tinggal minum arak. Suruh tinggal berzina, kita tidak berzina. Suruh tinggal berjudi, kita tidak berjudi. Itulah yang dinamakan takwa. Yang asal pusat takwanya
pemerintahannya daripada pedera hati namanya. At-taqwa hahuna wa asyara Rasulullah sallam ila sadrih atau kama qala. Nabi kata takwa bukan stiker belakang kereta. Takwa bukan sekadar nama surah, nama masjid. At-taqwa hahuna. Takwa di sini, di dalam hati. Lalu Nabi menunjukkan dengan jarinya, dengan tangannya kepada dada. Jadi bekal takwa yang kita rasa masih sikit dalam kehidupan kita. Orang lain banyak dah. Semua orang lain kita upgrade mereka dah. Dulu masuk sekolah pakai basikal. Habis sekolah pakai motosikal. Boleh kerja dah, kita pakai Myvi. Kerja 5 tahun, naik tarah kita. Sekarang pakai Grand Labina dah. Kau comel semua tak? Kau comel semua. Dulu duduk mak masa bujang. Bila nikah, nyewa. Tak tahan nyewa, buat rumah diri uduh-uduh, PPRT. Ni alhamdulillah baru boleh beli rumah teres 115,000 di Bukit Payung. Makin lama makin molek. Biarlah agama kita gitu juga. 20 tahun dulu kita semayang, kita tak semayang duha. Lepas 10 tahun dah kita istiqamah semayang duha. 2010 kita ada tahajud dah pula bersambung-sambung. Learning, kita baca Quran 3 juzuk dah malam-malam. Makin lama makin molek agama kita. Sampailah pada hari kita bertemu dengan Allah yang dikatakan husnul khatimah, penutup yang baik. Penutup yang baik bukan ngucap. Kalau ngucap tu ni itu drama. Dalam drama swasta pong kena tembok. Asyhadu an la ilaha illallah mati. Kita tak nafikan mati mengucap itu mati yang ada kebaikan. Maksudnya pengisian di dalam hidupnya bermula dengan mengejar akhirat sedikit demi sedikit sampai hari dia bertemu dengan Allah, banyak dah amal solehnya. Bukan bunuh orang, tembok orang, rapah harta benda orang. Bahan reba itu ini dah mengucap. Pengisian dalam hidup. Jadi natijahnya, maksudnya supaya kita ni tidak rasa kecewa dalam hidup tentang dunia. Kita ni banyak ngeluh tentang dunia tak cukup. Tak cukup belanja, tak cukup tu, kereta tak molek macam orang. Apa benda ni, rumah tak macam rumah orang. Kita barang kemas sorak 2 je ada. Banyak benda yang kita tak cukup. Padahal lebih dah. Orang yang tak ada benda panggil selas pinggang. Kereta tak ada, rumah pun tak ada, dia kena bersyukur. Orang lain bukan kata macam dia, tangan pun tak ada. Orang ada tangan seputung, orang lain 2 putung tak ada tangan. Ada orang tangan tak ada, kaki tak ada. Tengok jual bawah pasar payang, tu tak? Dia tengok tak? Orang naik kereta wheelchair, orang pakai elektrik, duduk kolang. Pagi-pagi dia naik wheelchair, tangan tak ada, kat ni putus. Daripada kecil. Kaki tak ada. Jual bawah pasar. Betul tak? Kita tangan ada, apa ada, tak cukup semua. Tak cukup semua. Abang bila lagi nak tukar motosikal. Suruh dah nak mau naik orang dekat buruk. Kejar nak naik motosikal molek lagi. Beli motosikal kejar nak beli kereta pula. Beli kereta nak besar lagi. Dia tidak salah, tapi perasaan tidak bersyukur itu waktu Tuhan marah. Waktu Tuhan marah, makan 3 kali sebetul dah, berasa gedak cukup. Bila lagi kita nak bersyukur? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kata Allah, sedikit sungguh hambaku yang memang jenis suka bersyukur. Alhamdulillah ramai. Alhamdulillah tu ramai apa semayang. Hak syukur dalam hatinya, rasa telah banyak apa yang Allah beri, hak tu sedikit. Kita nak banding dengan orang cacat dengan kita, Allah lebih kita. Orang cacat pun dia masih boleh menyebut la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah. Satu hari Nabi kata, barang siapa yang sedekah derma, maka dia dapat balasan syurga. Jawab orang miskin, ya Rasulullah, orang kaya dah kita orang miskin nak derma benda.
Nak makan pun tak ada. Nabi kata mu ada mulut kan. Mu sebut subhanallah. Sebut alhamdulillah. Mu berzikir sebut nama Allah. Bagimu syurga. Nah, maknanya tidak ada yang kurang bagi kita, sentiasa lebih. Nah, selagi ada hayat di kandung badan, selagi kita bernyawa, itu nikmat yang paling besar. Nah, kerana dengan ada nyawa, orang jahat boleh jadi baik dalam masa sesaat saja. Bunuh orang, berzina, berjudi, rokok, sambung, dia pun kata astagfirullahalazim. Dia menyesal melakukan dosa kepada Allah. Dia boleh lagi pasal dia hidup. Kalau dah mati tak boleh dah. Dan kalau kita talqin ni belum tentu muhtamalun. Ikhtiar orang hidup saja. Kalau Allah berkenan, dia dapat dengar dan dapat menjawab soalan kubur. Kalau Allah tidak izin, membaca talqin 4 hari 4 malam pun tidak jadi apa. Dan kalau kita baca Quran kubur orang jahat, baca Quran turun rahmat. Nombor 1 sekali orang yang baca Quran turun rahmat. Maka kita harapkan rahmat itu dapat kepada si mati, diringankan kubur dan azab di dalam kubur. Kalau Allah izin. Kalau Allah dah izin, kita tak boleh tupang bekal orang. Dia alam barzah ni dia tak boleh tupang. Kalau Allah izin, alhamdulillah. Dalam dunia kita boleh tupang. Start pada alam akhirat tak boleh tupang. Akhirat bila bermulanya? Mati. Bukan hari kiamat. Kiamat ni sebenarnya mati permulaannya. Sebab tu dalam kitab-kitab bab kiamat, kitab Ibn Katsir, kitab Imam Al-Qurtubi, dia bermula dengan mati. Padahal bab hari kiamat, dia tak mula pada masa selalu, mula dengan mati. Dalam hadis kata al-mautu qiyamah. Faman mata faqad qamat qiyamatu. Atau kama qala. Mati itulah kiamat. Siapa yang mati bermulalah kiamat baginya. Jadi bila masuk alam kiamat, kita kena faham alam tak boleh tupang. Alam dunia, alam boleh tupang. Kita boleh tupang mak kita boleh tupang anak. Kita tupang ayah, ayah tupang anak. Kita tupang tok ki tupang cucu. Kadang-kadang tak ada keluarga, tupang jiran-jiran. Kata kita nak pergi Perak ni 3 hari ni, tupang tengok rumah ni. Dia kata insya-Allah. Boleh tak tupang? Tupang manfaat pertolongan jiran. Tak? Kita dak dang duit, petang esok baru masuk PT. Khabar ke kawan-kawan minjang dulu 100 riyal tu. Kawan kata ambil 100 riyal tupang kawan-kawan. Itu alam dunia. Kita miskin, kahwin dengan orang laki-laki, suami yang kaya, boleh tupang tak? Boleh lah tupang. Laki orang Cenering, orang Batangan, tak ada pitih, miskin. Orang Cenering, suami dia ada kereta, ada pitih, ada rumah. Bila nikah, bini dia boleh tak tupang tidur rumah dia? Boleh tak? Boleh lah tupang. Tak? Boleh tak bini dia naik kereta dia? Bini dia ada kepeng. Laki dia beli kereta 100,000 kereta. Bolehlah tupang dah dunia. Dunia boleh tupang boleh share. Dak nikah pun boleh tupang. Nak pergi duana, nak pergi pasar ya. Boleh tak kita tupang ni? Kita balik ngebah apa? Mari. Boleh. Tak? Mati. Tak usah kata kawan-kawan, tak usah kata jiran-jiran. Mak kita tak boleh tupang. Yauma yafirru mar'u min akhi. Hari tu pada hari kiamat nanti, seseorang itu akan lari daripada saudaranya sendiri. Tak apa? Pasal tak mahu tolong. Nak tolong ke mana? Diri dia pun tak tahu lagi huru-hara. Hari itu yafirru, lari. Orang Terengganu panggil pada hari itu lembar belaka daripada kita, sanak saudara kita. Tak dunia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Buat benda, nak pergi dua mana? Apa khabar? Risalah ke mak? Tak, atas dunia. Akhirat, yafirru, lari tembor habis. Abang kita tengok kita, bau tembor. Bini kita tengok laki, bau tembor. Lari. Dah Tuhan kata lari. Tu tak?
Apa? Pasal takut kena tolong. Bila nak kena tolong, dia pun tak tahu ke benda nak tolong mana orang. Tak? Kena ingat. Akhirat tak boleh tupang. Ikhtiar, sekadar ikhtiar, biiznillah, dengan izin Allah. Dr. Wahbah Zuhaili sebut, bila kita tahlil, kita kata la ilaha illallah, kemudian kita kata jadikanlah pahala tahlilku ini kepada si fulan, yasilu sawabuhu ilal mayyit biiznillah, sampai pahala tahlil mu sebut tadi kepada orang mati dengan izin Allah. Tak ada izin jeng, boleh nasi saja orang ramai bahan nasi taumah tahlil. Tak, dah Allah dah izin. Faham? Puak tu imam puak. Nambah dah nak malam 7 tahlil. Faham? Tahlil tak salah nak rakyat makan. Betul tak? Dua dunia situ tu. Kita pergi tahlil tu kan kalau orang sedekah tuan rumah, dia beri makan, dia sedekah. Faham tak lagi? Sedekah boleh pahala ke tuan rumah. Kalau dijadikan sedekah itu daripada mak dia pula yang meninggal, boleh ke mak dia pula. Betul tak? Tapi nak rakyat dua alam situ. Alam dunia makan, alam barzah bawah mak. Siapa duduk alam barzah? Tuan rumah hak mati. Siapa tahu rumah? Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syiah, MPKK. YB payah sikit malah tak mengundi lagi. Faham lagi? Tahu tak? Dua alam situ tu. Cuma kena fikir molek. Alam dunia ke apa benda? Lepas habis tahlil, tengok tu imam bila amin. Adakah pun lopak lagi? Tak, betul luang apa? Nyanda maknanya waktu baik waktu baik nasi ke apa? Tak. Tak salah, sedekah. Dah sebala tahlil, balah bodoh. Mana lagi? Orang perempuan dia mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, inna ummi qad matat atasaddaqtu anha. Rasulullah, mak aku meninggal dah. Panjang cerita ya, kita pendek. Mak aku meninggal, matilah tak? Boleh tak kalau aku sedekah? Bukan laha, anha. Bukan aku sedekah kepada mak aku. Atasaddaqtu, bolehkah aku sedekah? Anha, daripada mak aku. Yang ini aku yang sedekah, seolah-olah itu daripada mak aku. Nabi kata na'am, pendek. Boleh. Tu orang keluar makanan sedekah. Tapi kena ingat, jangan jadi adat. Tambah lauk, puak, tambah lauk. Tak, suka. Nak kalau lauk ayam tahlil. Dengan lauk ayam, dengan apa, dengan tak? Dengan ayam golek. Seronok. Tok Bilal 2 kali nambah. Tok Syok tepi belakang. Belacang belakang. Tunggu tambah belacang. Nuh dalam kubur tuan belacang. Tuan rumah marabbuka. Boleh jawab alhamdulillah. Dalam kitab Sahih Bukhari, luah kubur. Dari jawab khapau wi suti tak pala. Atau rumah ada orang dia kata. Tak ada. Tu tambah lauk, tu bahan ikan goreng. Tu tambah acor, tu sayur kacang masih goreng hati. Malah 6 seronok tak? Cuba tahlil mari dengan muka nakir. Duduk pintu depan belakang, pintu belakang orang malaikat. Ayung dengan tuku. Jeng, tak ada orang nak pergi tahlil. Tu bukan nak rayak salah, tapi nak cerita dua alam yang kadang-kadang kita lupa di situ. Tak? Tuan rumah dalam tu, atas rumah noh. Jadi bukan kita tak boleh kasih kehidupan dunia, tak boleh nak kasih kepada suami, anak dan sebagainya, tapi kamu pasti akan bercerai dengannya. Kita menupang sekadar hidup di dunia, akhirat nanti yapirru, kamu semua akan lari daripada orang lain, kerana memang tak boleh tupang. Tak usah kita nak tolong orang. Nabi Adam tak boleh tolong. Nabi Adam ni bila siap Tuhan buat, panggil habis malaikat mari tengok. Kita beranak ada malaikat mari tengok? Ada tak? Jerang belah rumah tak layan. Jerang belah rumah kita tak tengok kita beranak. Dia molek jerang tanya 5 kenang dah. Dia tak tahu. Nabi Adam habis
malaikat di langit mari tengok dan memuji-muji akan kejadian Nabi Adam. Sempurna Tuhan buat kejadian Nabi Adam AS. Dah hebat Nabi Adam. Orang alim pertama, manusia yang alim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tu orang alim pertama Nabi Adam. Nah, Allah ajar sendiri sekalian ilmu kepada Nabi Adam. Di padang mahsyar Nabi Adam kata nafsi, nafsi. Tak maaf lah, diri aku je hari ni. Nabi Nuh, nafsi, nafsi. Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Nah, bukan cikgu heng. Kalau jual sate cenering. Faham lagi? Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi. Nabi Musa, Allahu Rabbi. Nah, yang Allah belah laut nak pergi lalu ke dia. Laut tu belah. Laut tu laut merah. Nah, bukan sungai Kolibar. Laut merah. Nah, yang memisahkan antara Jaziratul Arab dengan Mesir. Nah, terbelah laut. Kenapa? Memuliakan seorang Rasul. Nah, dan menghinakan musuh Allah. Terbelah laut. Kita parik pun tak terbelah. Nah. Tak, parik terbelah kita nak lalu. Ada. Nah, dalam gitu, tidak dapat tolong kita. Seberang kesempatan masuk ke Sinai, dahaganya maknanya pengikut Nabi Musa minta tolong cari air. Musa kata ambil tokat, katok atas batu. Katok batu keluar mata air. 12 mata air. 12 kabilah boleh minum. Hebat tak? Hebat. Kita kena potong air je rumah, tak air. Tak bawa buah balik nak buka parit tak cok. Tu lelaki wah lah bilik air. Mana junuk ada air. Faham lagi? Katak batu keluar 12 mata air. Beribu-ribu tenteranya, rakyatnya boleh minum air. Jawab di akhirat nafsi, nafsi. Itu kena ingatlah kehidupan di dunia ni. Nah, jangan sampai kita lupa hari nafsi lagi. Nabi Isa, jumpa Nabi Isa. Orang Kristian kata Jesus Christ. Nabi Isa kata, Rasul kata nak tolongmu. Ibu aku Maryam, yang melahirkan aku pun aku tak boleh tolong. Betul tak? Siti Maryam ni perempuan yang termulia tak pada alam ini. Sebut dalam Quran. Perempuan termulia. Bani Israel. Nabi Arab tidak dikatakan perempuan Arab paling mulia. Bani Israel. Siapa? Siti Maryam. Mulia sekali di Palestin. Dah alal alamin. Sekalian alam. Tak boleh aku tolong dia. Tuan kata ngiyang. Kau buat belacang patah. Siti Maryam pun aku tak boleh tolong. Yang melahirkan aku tanpa bapa, Allah tiupkan sendiri roh. Tak boleh tolong. Ingat kita ni. Sekarang kita buatlah kerja sungguh-sungguh. Mana perkara yang fa'una, memberi guna kepada kita ba'dal maut, lepas daripada mati. Kalau kita gembira di dunia, kita nak gembira lepas pada mati. Kalau kita sedih di dunia, kita tak boleh sedih lepas pada mati. Kerana perjalanan ke sana, perjalanan sehala saja, tidak ada balik. Bermula dengan alam arwah, alam rahim, sekarang alam syahadah, boleh nampak kelih, nanti alam barzah, kemudian alam akhirat. Kemudian kita tengok soalan yang telah diajukan, ada lebih kurang 10 soalan. Siapa nak bertanya dengan lisan, dipersilakan. Kerana jawabnya belum tentu boleh jawab. Lagi. Mudah kita boleh jawab. Awak payah tak reti. Nak tanya dipersilakan. Tapi tanyalah soalan
yang orang lain boleh tupang retek? Nak? Boleh tanya. Tanya angkat tangan. Boleh tanya. Soalan yang pertama, masa ayah saya hidup, ayah saya ada 2 buah rumah. Sebuah tempat tinggal, sebuah lagi ayah wi ke mak. Ayah dan mak suruh saya duduk rumah tu sebab saya dah berkeluarga. Selepas beberapa tahun ayah meninggal, mak telah menjual rumah itu. Soalan saya, adakah duit hasil jual rumah itu jadi duit mak atau faraid? Mohon penjelasan. Dia kata dia ada 2 buah rumah ayah, masih hidup lah. Masa mati orang tak ada dah harta. Nah, dia milik harta selagi hidup. Bila mati terlepas milik. Nah, sebuah jadi tempat tinggal, sebuah lagi ayah beri ke mak. Ayah dan mak suruh saya duduk rumah itu sebab saya dah berkeluarga. Sini jadi muskil. Soalan tak lengkap. Dia kata ayah masih hidup ada 2 rumah. Sebuah buat duduk, sebuah beri ke mak. Faham? Situ okey lagi. Sebuah buat duduk, sebuah beri ke mak. Kita faham lagi. Hak sini tak faham ni. Selepas beberapa tahun ayah meninggal, mak telah jual rumah itu. Rumah mana sih? Betul tak? Rumah mana sih? Nak jawab kau ni. Betul tak? Tanya biar kemah ni kali. Nah, jadi kita nak faham ni dulu sebelum pergi soalan. Rumah ada 2. Nah, sebuah ayah beri ke mak. Nah, bila beri ke mak masa hidup, jadi hak siapa? Jadi hak mak. Wi kanak jadi hak anak dah masih hidup. Masa mati tak boleh beri. Masih hidup beri ke mak jadi milik mak, beri ke anak jadi milik mak, milik anak. Beri ke saing ayah jadi milik saing. Ni beri ke mak jadi milik mak. Baik, kita selesai ni tu. Bila dah beri jadi milik mak, bila mati kok pandang mak nak jual nak apa pun. Kalau ditanya tu rumah ni. Faham lagi? Kalau soalan maksudnya jual tu rumah ni. Nak? Dah ayah beri ke mak. Bila ayah mati, mak jual. Mak dak, ayah dak mati, mak dak segang nak jual. Pasal ayah beri. Mak ayah tunggu mak mati. Mak tunggu ayah mati. Ayah mati jual lalu. Faham? Jual dan pitih tu milik siapa? Milik mak pasal dia jual rumah dia. Hak tu kata rumah dia guana, hak ayah beri jadi hak mak lah, sakit saya. Faham lagi? Dia nak milik tak nanti beli rawi saja milik kau. Kita aja gigi nak pergi beli, nak beli ikan pasar tuang dia saja. Ada tak? Dah milik tuang ke milik kita? Milik kita dah, tuang dia beri kita. Faham? Jadi kalau soalannya ialah tentang rumah yang telah diberi ke mak masa hidup, tu tak jadi faraid dah. Faham lagi? Jadi hak mak dah. Mak nak beri pitih ke anak-anak tu hari. Tak usah kita nak balas nak kata mak faham pitih dah. Harta dia. Ini banyak berlaku dalam kehidupan. Masa hidup beri barang masa hidup. Contohnya mak beri gelang kepada anak puang dia. Bila matinya pakat minta semula gelang. La ilaha illallah. Tak ke haram milik orang. Tapi dah boleh gelang pun jahil juga. Orang duduk ngajar wawai duduk tengok cerita Korea. Lepas tu bodoh pakai mati. Masa hidup mak beri dah gelang. Contohnya mak kata kalung ni mak nak beri gelang ni tak sabah dengan mak besar sangat ni, koko sajak ni. Nampak? Beri kan kalung 10,000 ni lah contoh tak? Pakailah kawan tu setahun. Bila mati, anak beranak, adik-beradik suruh kumpul belaka hak mak beri tadi. Faham? Bodoh dia tak erti. Tuang hak boleh gelang pun tak tahu kehala. Hak tukang minta pun tak tahu kehala. Jadi kakak Kak Long hak boleh dah jadi gelang tadi. Wak mari semula malang nak bagi. Padahal hak dia dah. Faham lagi? Bagi mula tak ada. Hak makan tu makan haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil.
Bukan sekadar khutbah Jumaat. Faham tak? Amal dalam kehidupan. Nah, jangan makan harta sesama kamu. Nah, kakakmu hak kalung tu gelang tu. Berapa muat faraid pula? Nah, atas 10,000 dah ni oleh 2,000, waktu 1,006, waktu 4,000. Sudah kerja dah lah makan haram. Nah, ini faham situ. Nah, yang kupur balik ialah si mati beri pinjam. Mak dia kata dah nak raya ni 2-3 hari ni marilah mak nak beri pinjam gelang kakak mah. Pasal mak banyak kakak mah, seminggu sorak beli. Nah, dah dekat 15 purung. Banyak je anak-anak basak belaka. Amu pinjam gelang, aku pinjam ni, aku pinjam tu. Nah, mati petang megang kejut budak-budak ngecung mati mak. Faham lagi? Nak bagi saka kena hari mula pasal pinjam, faham tak? Tu kena hari semula. Nah, jadi mesti ketang habis. Hak pinjam kata mak beri dah. Ada tak? Pada hari pinjam, nah. Gelang hak mak we pinjam kamu itu 2 hari nak raya tu hari mana ni orang nak bagi nak ngira tu. Hei, ni mak we aku dah. Ayo pelawak pula dah. Bang. Badidang. Nah, dunia ni banyaknya mata tu benda. Harta benda. Nah, mata harta benda. Dunia ni mata ni harta benda. Harta benda ke mana? Gurur. Hak lebam. Hak tipu banyak. Nah, itu kena faham. Jadi kalau menjadi soalan ini ialah rumah yang ayah sudah beri kepada mak masih hidup, ayah mati, mak jual, maka harta mak. Munak meminta ke mak. Bukan faraid. Okey, kena ingat. Banyak sangat penyelewengan dalam pembahagian harta dalam masyarakat kita ini dari kerana sebab jahil. Nah, kalau hak sebuah lagi pula, iaitu dia duduk sebuah wikemak, sebuah keluarga duduk atau ada anak-anak duduk, mak jual tanah tu, rumah tu, maka hak tu faraid. Situ jawab apa ni. Hak sebuah lagi hak dak beri ke mak, faham lagi? Hak wak duduk kalau jual faraid, kerana milik si mati. Ingat hak tak beri ke mak, hak sebuah lagi. Hak tu kalau duduklah. Kalau jual faraid. Ada dapat 1/8, ada 1/6, ada 1/4, ada 1/2, ada 2/3. Hak tu faraid. Kena faham situ. Dia harta ni gini. Bila kita hidup, kita milik. Kita milik. Rawi 1,000 milik kita, rawi 1,000,000 milik kita. Kita beli tanah milik kita. Bila kita mati, pindah milik. Mati je dah. Mati dah. Bila mati dah, habis dah milik. Siapa jadi milik siapa? Milik Allah, bukan milik waris. Ramai kita tak faham. Masyarakat kita, dia kata bila mati ya, harta si mati jadi milik waris. Salah. Tu yang jadi kucalan nak. Faham? Mu hunggar aku hunggar, mu rebut aku tahan, mu belok. Pasal dia rasa bila mati pindah milik jadi hak waris. Salah. Faham? Jadi hak Allah dulu sementara. Waris tak ada hak lagi. Nak makan tak boleh, nak beli tak boleh. Ingat tu. Kita tak boleh selalu dah. Mati, anak-anak power. Milik Allah. Apa maksud milik Allah? Kita kena melaksanakan beberapa perkara yang wajib. Yang pertama, harta itu digunakan untuk tajhizul mayyit, penyediaan kematian, iaitu biaya mandi, kapang, semayang, tanah. Faham? Tidak ada waris yang boleh tahan. Abang dia kata, aku tak reda piti ayah wak guna wak mandi. Tak reda korok mong. Kau piti mong. Hak si mati milik Allah. Kena guna dulu hak wajib. Belanja, mandi, kapang, semayang, tanah. Faham lagi? Itu nombor 1.
Makna kalau nak guna dalam 4 perkara ni, nak beli kain kapang, katanya bini aku dak reda awak beli kain kapang. Dak pakai reda mu. Mu siapa? Bukan milik mu ni. Mu dak apa masa lagi. Lepas pada belanja untuk menguruskan kematian sesar tanam, digunakan untuk bayar duyunullah, kata ulama. Hutang-hutang dengan Allah. Tu. Dah kalau kita tak pakai buah ni, pakai boleh ke waris lalu, tu yang banyak. Tak selesai hutang Allah. Nah, si mati pergi tak pergi Mekah, tak pergi lagi. Bila tak pergi lagi, belanja upah haji berapa dah ni? 3,000. Ada tak harta 3,000 tinggal? Ada. Wajib kena ambil 3,000 upah orang haji. Faham tak? Masa hidup tak mampu pasal 15,000. Tapi dia ada 6,000 je. Bila mati 6,000 tu mampu tak? Mampu. 3,000 kena ambil pula. Habis dah 1,000 bagian pengurusan jenazah sampai sesar tanah. Ambil lagi 3,000 untuk buat haji dia. Haji badal lah orang panggil. Faham? Nak upah pun tak apa, waris nak buat pun tak apa, guna belanja. Faham lagi? Lagi apa lagi? Ada tak tinggal puasa pidyah tak bayar? Ada. 2 bulan pidyah. Sebulan 30 cupak. 2 bulan 60 cupak. Kalau secupak itu maknanya 5 riyal. 60 cupak 300 riyal. Ambil pula. Anak busu kata aku tak suka ambil piti ayah aku buat bayar pidyah. Dah tak peduli mak bapak. Faham? Tak laku skepeng kataan anak busu tadi. Ini hak bayar. Wajib kena tunai hutang Allah. Ada ayah wasiat, ada wasiat. Ada wasiat, ada kata nak piti 1,000 ke Masjid Al-Furqan. Tapi dah mati dulu. Faham? Wajib pula kena ambil 1,000 atau ke sejid. Kena tunai. Itu contoh. Habis bayar hutang Allah, hutang manusia. Mak ada ambil itu baju kurung 3 lah, tudung 2 lah, dengan orang keboja jual. Semua sekali 180 baru bayar 80, ada 100 lagi. Wajib pula ambil 100 tu bayar kepada orang keboja jual baju. Faham lagi? Biar nak cerita detail, biar reti. Ayah pula orang kabur, ayah ada ambil ni barang ke darucik kat rumah. Bang, ambil apa benda dengan berah, dengan apa macam-macam lah. 200 riyal tak bayar lagi. Wajib pula ambil 200 riyal sesat tu dulu. Habis dah bayar segala-gala hutang dengan Allah, hutang manusia. Baki tu maka jadi milik waris. Kita tak waris bahang selalu. Mati bahang selalu. Salah. Tak milikmu ke? Sesat bayar baru jadi hak waris. Itu baru bagi. Kena faham tu dulu. Harta kan orang nak ambil lambat kan ambil dia. Nampak tak? Harta memang orang nak lihat. Tak orang kita pun. Sebab tu kita jangan minta nak jadi orang yang banyak harta. Kerana kita ni pun tak tahu dah ni. Ngota dah ni ada piti. Kalau ada piti kau ngota ke? Betul tak? Ni hak boleh tak-katah dah mau. Bahang rasuah je ni. Memang dia ada peluang dah. Betul tak? Kita ada peluang ni tak cakap. Dan kita duduk tapak dia. Faham? Minta tu dengan rasa takut kepada Allah. Allah tolong kita. Hartanya barakah. Batu harta nak harta yang halal yang membawa kepada keredaan Allah. Jadi sesat kalau kamu tanya tanah rumah hak ayah beri dah kepada mak, hak tu tak jadi faraid. Itu hak dia. Tapi kalau kamu tanya tu rumah yang duduk ramai-ramai ada bagi lagi, kalau dijual mak tak boleh ambil seorang. Kena bagi ikut Quran, faraid. Tapi kalau anak-anak, kalau mak pegang piti, anak-anak berani nak pergi minta piti. Betul tak? Ini juga penyelewengan yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Piti harta saka lelek-lelek, mak pegang 100,000. Anak nak pergi minta tak? Berani tak berani. Nak?
Boleh ke mak. Piti ayah semua 100,000 boleh ke mak belaka. Anak dah boleh. Nak orang tua dapat tak saka? Dapatlah ibu bapa 1/6 kalau ayah kita tu ada mak lagi. Ayah kita mati. Tapi ayah kita mak dia ada lagi. Orang duduk sengatang 90 dah mak. Faham? Mak kita dah atar piti tu. Mak. Tu 1/6 tau. Mak si mati. Dah. Lah ni kalau duduk jauh gitu. Duduk dalam rumah je kecek. Tak usah duduk jauh. Faham? Boleh ke mak belaka makan haram. Haram mana anak aku kan tahu dah kau mau. Kena beri. Nah, ini masalah saka masalah. Pasal pitih masalah. Nah, tak boleh cakap belaka. Dah boleh pitih, dah nampak jeng belaka. Tengok masa orang tak boleh kan. Tonton dan pon-pon. Kalau tonton dan pon-pon undi saya akan mari jenguk sama tonton pon-pon. Sampai lugar tonton pon-pon tengok muka saya hari-hari. Memang lugar sungguh ada apa atas hidung. Bukan Terengganu kalau ada Terengganu ni KL. Pasal apa? Pasal Allah teh. Betul tak? Allah teh tu. Teh gagal. Nampak? Gagal. Teh gagal. Gagal SPM okey. Gagal menunaikan janji go to hell. Masuk neraka. Na'udzubillah. Tak? Kita kalau kaya macam dia dah oleh dekah lama. Memang dah cakap boleh belaka. Dah kaya dah apa-apa. Lagi 2-3 orang luluh. Tak? Ramai je geluh habis. Kita miskin. Nak sedekah kan. Aku kalau kaya 10,000 sebulan atau ke sejid. Hadau. Nabi kata dah kan. Niyatul mu'min khairun min amali. Niat orang beriman sama-sama molek pada hak dia buat lagi. Molek niat je lah. Buat tak macam mana. Tak? Nah, cita-cita je. Aku kalau boleh kerja lagi, gaji pertama lagi, memang aku nak belanja lah kawan-kawan. Asyik minyak lah ke, asyik biani. Tak? Makan steak belaka lagi kedai Oliver. Dah gaji 4,000 boleh. Kawan-kawan ni 10 orang habis 400. Betul tak? Berat boleh gaji. Kedai dari ping kau biar tu. Mana dah kayu keramat icah tu. Makan. Tu tak? Tu sebab tu Nabi tahu. Nabi ni wahyu. Bukan Nabi saing dengan kita nak tahu perangai kita. Betul tak? Wahyu. Niyatul mu'min khairun min amali. Niat orang beriman molek. Hak dia buat lagi kurang. Niat dalam hati kau nak melai lembu lah. Kat gini nak pergi ke masjid Furqan. Bahasa Melahyang. Tu pun ayat kapung. Rah ketua becing tu. 2 kali jadi PA. Mahal lagi. Rah ketua ayam. Nak? Buat pengajaran. Itu jangan kata orang kita perangai. Lepas tu kita ni jangan minta senang sangat. Minta kaya, minta apa tak. Minta jawatan. Takut jadi macam ramai ni. Berapa orang ya berjuru. Lebong ramai. Gedok dulu siapa-siapa aku katok belaka. Betul tak? Kita dulu bahasa sayang tak? Tengok otong puang lugar. Tidak air, tak ada air kan dah aku tolong. Kita tolong nak suruh jadi molek, kita tolong dia buat gitu pula. Soalan seterusnya, dalam masyarakat kita sekarang ni ramai yang ambil sikap tidak memberi laluang pada orang ramai menggunakan tanah mereka. Adakah ini termasuk dalam sikap yang tercela terhadap rezeki yang Allah kurniakan? Sebab tanah laluan itu memang tanah dia. Baik, baloh bak tanah. Orang tak ada tanah memang tak ada masalah. Dan ada tanah ada masalah. Okey? Orang tak ada tanah dia sombong tak? Ada. Orang banyak tanah ni sombong. Dia uji. Betul tak? Baik, dia gini je. Bila berlaku perbalahan, perlawanan, dalam masa-masa begini, kita kembali kepada pakar.
Nah, kalau kita rosak exhaust, kita pergi tukang exhaust. Walaupun kita ulama besar, ulama dunia, exhaust kereta kita rosak, kita dah pergi kat ulama. Faham lagi? Kita pergi dengan tukang exhaust. Walaupun tukang beki exhaust luar pendek je. Pak lutut calak, faham? Kerana kita yakin dia lebih tahu. Betul tak? Rumah ulama, kalau api rosak, dipanggil tukang api casman ke dipanggil tok guru? Panggil casman, tukang api. Walaupun tukang api nak buat ekor penuh lah kocek. Faham? Dia yakin dalam bab api, dia pandai. Faham? Maka begitulah dalam bab ni, kita balik kepada hukum syarak. Jadi ulama buat siap belaka dah. Kalau tanah kita tak duduk, orang kampung buat sebagai laluan. Dengar ni. Tanah kita tak duduk. Tanah Cinering. Kita duduk bandar. Kita duduk bandar, duduk turun, duduk ladang contoh. Hak Cinering ni tanah dia ada. Dan orang kampung lalu atas tanah dia. Nak balik rumah belakang, lalu atas tanah dia. Okey? Faham baik. Maka kediang ni dia mari nak buat rumah pula. Jadi orang kampung lalu dulu ke dia buat rumah dulu? Orang kampung lalu dulu. Faham lagi? Dia mari ke dia nak buat rumah. Maka tengok, jika tidak ada lagi jalan yang boleh orang lalu nak balik ke rumah orang kampung, melainkan lalu atas tanah tu saja, wajib dibuka sekadar lalu. Tak buka, dosa. Tu pekoh bab tanah. Faham lagi? Mana lebih tu dia pagar nak buat rumah. Nak pagar-pagar tak pagar sudah. Tapi tak boleh sekat. Kerana orang kampung lalu dulu. Dan tak ada laluan. Dia cara nak sesabal lah. Itu kena redha nak buat kau ni. Hukum syarak. Faham? Kalau ada laluan, dia boleh tutup semua tanah dia. Apa? Walaupun orang lalu sini sama, boleh lalu kot belakang. Boleh masuk kot no. Lagi boleh masuk. Faham? Dia boleh tutup tanah. Tak mau tutup sudah, tapi nak tutup tidak haram. Faham lagi? Tapi kalau dia tutup, orang pakai tak boleh lalu dah. Nak balik kampung belakang tak boleh ke dah. Satu sumbat dah, tak boleh lalu. Faham? Maka tak boleh. Kena beri laluan. Sekalipun laluan itu tak teluh kereta, leluh orang jalan bawa barang, wajib. Contoh orang belakang rumah dia ada kereta. Faham lagi? Kalau masuk beri laluan kereta besar kena beri. Nak? Jadi dia laluan berjalan saja, kereta boleh luar. Tak apa dah. Ingat tak? Itu panduan dia. Tapi kalau kita duduk dulu, siap dengan pagar rumah, orang kampung hati orang comel kot ni pula, nak belah pula orang tanah kita, atas izin kita tu. Kita izin boleh belah, tak izin lalu kot lain. Yang kata kena laluan, memang laluan orang kampung dah. Dan tak ada laluan lain. Maka tak boleh nak tutup semua. Reda atau tidak, gitulah hukum syaraknya. Islam maknanya al-inqiyad, junjung perintah. Bagaimana pendapatan yang kita dapat jika kita buat bangunan atas tanah rezak kerajaan, kemudian kita sewa bangunan, adakah kira makan harta yang haram? Baik. Harta rezak pula. Ni kata harta ni tak sudah balah. Harta rezak ni harta ni rezak kerajaan. Rezak ni maknanya kawasan yang tidak dijual beli. Yang di rezak ni maknanya simpan. Simpan tu kadang-kadang simpan hutang, simpan tanah bukit, kadang-kadang simpan untuk laluan jalan, kadang-kadang simpan itu kerana sungai di belakang dan laut, panggil rezak sungai, rezak jalan. Faham? Dah kalau kita sewa apa semua, halal ke haram? Dengar baik-baik. Rumah kita dekat dengan jalan. Atas jalan memang orang nak tanam pokok, renyek di kereta. Antara jalan dengan pagar kita ada sedepa tanah. Contoh, ruang. Faham lagi? Jadi kita dah rumah depan tu, kita tanam lada. Boleh 10 pohon. Atas tanah luar tadi. Luar pagar kita, sebelum jalan raya. Faham lagi? Tanah rezak. Maka lada tu boleh tak kita makan? Ulama jawab, tengok, kalau kita tanam itu harus, boleh makan. Kalau haram, tak boleh. Bilakah kita tanam itu haram? Kalau mudarat pada laluan orang, tak boleh tanam. Tak mudarat, orang lalu atas jalan, kita buat tepi ni saja, boleh makan. Jadi bila tanah rezak, boleh buat gok ayam, boleh buat gok kambing, boleh buat gok kucing,
boleh buat. Mengundang selama tidak mudarat, maka bila mudarat tak boleh. Ad-dararu yuzalu. Kaedah Islam kita, kemudaratan itu mesti kita hilangkan. Mana tak boleh mewujudkan satu kemudaratan pada orang lain. Islam ni la darara, tak ada mudarat pada orang lain. Faham tak lagi? Belakang rumah dia sungai. Antara sungai tu 20 kaki tanah Rezak. Dia buat rumah cek se. Bangla sewa 50 yang bulan. Halal. Tapi ingat, bila kerajaan nak ambil, dia kena serah balik. Faham tak ke? Gitu. Adakah boleh pihak pentadbir madrasah melaburkan duit sumbangan orang ramai dengan kira untuk mendapatkan keuntungan? Baik. Orang sedekah ke sekolah, kemudian sekolah laburkan sedekah itu. Dan untung pelaburan itu digunakan untuk sekolah itu balik. Ijtihad ulama-ulama mutaakhirin ada yang membenarkan. Batulah simpanan orang ramai, Baitul Mal seumpamanya, dah dilaburkan dalam perniagaan, keuntungan itu balik kepada Baitul Mal. Baitul Mal maknanya hak orang ramai. Yang tak betulnya keuntungan itu dibahagikan untuk orang yang bukan berhak. Itu salah. Menggunakan wang Baitul Mal, lepas tu buat jabat-jabat, buat kedai dan sebagainya, masuk anak beranak dia kerja situ. Duit asal Baitul Mal. Menggunakan tipu daya kroni dia panggil. Itu salah. Hukumnya haram si syarak. Duit tu bolehlah dilaburkan, diniagakan, tapi bukan dengan tujuan nak select anak beranakmu biar boleh kerja situ belaka. Gantung atas modal orang, anak beranakmu jadi ada diwujudkan tugas. Walaupun kata hasil balik. Kemudian tak boleh kita sewenang-wenang membagikan hasil keuntungan tadi kepada orang yang bukan berhak. Kerana hanya boleh mengambil upah kerja saja. Itu mana kena berhati-hati dalam bab ni. Macam duit kita simpan tabung haji dilaburkan. Tahu tak? Duit kita SB memang dilaburkan. Tabung haji dilaburkan pada tempat yang menguntungkan dan patuh syariah. Maka keuntungan itu dibagi kepada penabung, iaitu orang yang masuk tabung haji. Dengan persentage peratusan yang mereka masukkan dalam tabung haji. Tapi jika diselewengkan wang itu untuk kepentingan diri, hukumnya haram. Gitu kan? Wang sekolah, wang madrasah. Wang madrasah ada 200,000. Dia ambil 50,000, diniagakan kedai rucik sebelahnya. Lagi. Dan keuntungan itu balik kepada madrasah. Ulama membenarkan. Apakah hukum isteri keluar dari rumah kerana ingin bercerai dengan suami, sedangkan suami tak bercerai, dan sekarang suami belum melapangkan lagi cerai, hampir 4 bulan duduk berasingan, minta pandangan. Terima kasih. Ini cerai pula. Masalah manusia. Bila habis masalah? Masuk syurga, mati lagi banyak masalah. Faham lagi? Orang kata kalau mati habis masalah, dia pun terjun bangunan. Dia banyak hutang. Banyak masalah, dia pun terjun. Bila dia terjun, dia kena mati, ada masalah berat. Kau mati, kau banyak masalah. Kita balik di rumah, buka lampu nyala. Ada tak masalah? Tak ada buka nyala. Kalau buka tak nyala, masalah. Balik di rumah, buka kipas musing. Masalah tak? Tak. Kalau buka tak musing, masalah. Panggil pembeng, nak cek sendiri, nak pergi beli kipas lain. Kan masalah. Dah bila kita mati, tak nyala buka lampu. Lagu kubur. Itu masalah. Keluar lampu tak nyala, kipas tak musing. Balik di rumah lapar perut, tengok nasi bini tak ada. Tak nanak. Mak mana? Mak pergi air terjun mandi ke sungai apa? Sungai Tong. Pergi sungai Tong. Mandi. Dah nasi. Ya, mak tak nanak. Masalah kita. Kita bawa kawan-kawan daripada Kuala Lumpur 3 orang tetamu tak. Ingat kan makan nasi di rumah? Masalah. Tapi kalau balik ada nasi, tak ada masalah. Makan masuk dalam kubur ada nasi. Itu panggil masalah besar. Kawan tak ada dengan kereta azab lah kubur. Dengan api tak ada, kipas angin tak musing.
Tak habis masalah. Bangun padang mahsyar, lagilah pula banyak masalah. Dalam dunia ni kita balah dengan 10 orang, kita tipu orang. Faham? 10 orang. 10 orang kapur kita lah, kapur lain kita tak tipu. 10 orang kita tipu ni, 9 orang kita pergi minta maaf dah. Faham tak lagi? Seorang je kita tak minta maaf. Maka di hari akhirat 9 kes tadi tidak dibicarakan lagi. Hak sekeh je, hak kita tak minta maaf tu, kita kena dia dibicarakan semula. Kita hutang 10 orang, 9 orang dah kita bayar, seorang je kita tak bayar lagi. 9 orang tadi tidak lagi disebut kesnya di mahkamah Rabbul Jalil. Tak ada lah. Hak seorang tak bayar tu akan dibicarakan. Dia akan panggil, betul dah seorang hutang ni, malaikat kata betul hutang 2,000 ya. Dah bayar, tak bayar. Pasal apa tak bayar? Begini. Okey, katanya tuan hutang, tanya Allah tanya, mu nak halal ke tak? Dah tak bayar lagi ni. Faham? Dia akhirat lagi. Katanya tuan hutang, dah saya pun saing dia lama dah, kira dah halal jugalah. Faham tak lagi? Beratlah kita. Kalau dia kata halal lagi, buang keh. Dah tak? Habis dah halal, kena bayar. Dunia bayar benda, pitih. Akhirat, pahala. Faham? Pahala. Nabi kata ambil pahala, bayar. Habis pahala, hutang ada habis lagi. Dosa dia, kita pula ambil. Nampak tak? Sahih. Habis dah pahala kita beri ke orang. Dah kita kena ke dia. Betul tak? Tak cukup lagi Malaikat kata tak cukup lagi. Ambil dosa dia, kita pikul. Lepas tu pergi mana kita? Nabi sebut summa turiha finnar, kemudian dicampur dalam api. Jeng. Jeng. Batulah halal-halalkanlah segala kezaliman orang ke atas kita. Siapa yang menghalalkan kejahatan orang pada dia, Allah akan maafkan dia pada hari kiamat. Kita tak lepas dari hari kiamat ni, Allah maafkan kita. Betul tak? Tapi jangan buat pengumuman mulai sekarang ni, siapa yang katok saya, tikam saya, saya halal lah. Jangan kata gitu. Itu bukan syariat. Kemudian dia ingin bercerai, dia keluar daripada rumah dah. Dia nak minta cerai, keluar daripada rumah. Dengar baik-baik. Orang perempuan bila dia kahwin, antara perkara yang wajib dia jaga ialah tidak keluar rumah melainkan dengan izin suami pada keadaan yang bukan darurah. Kalau darurah, boleh keluar tanpa izin. Contoh darurah, rumah terbakar. Mari abang bomba kata tubik kak, tak boleh, suami saya tak izin. Mapuhlah musyakor dalam tu. Faham tak lagi? Boleh keluar lah walau suami tak balas WhatsApp pun. Faham tak lagi? Kerana menyelamatkan nyawa. Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kamu sengaja merosakkan diri kamu. Yang kedua, mudarat ada di dalam rumah. Bangun pagi subuh pergi bilik air, ular sawa. Faham tak? Anak konda tu besar batangnya, tubik. Boleh lari keluar pada rumah. Faham tak lagi? Boleh keluar rumah. Lagi apa lagi? Kerana nak berubat. Suami pergi Kuala Lumpur, mesej tak boleh. Telefon suami kena bar. Faham tak lagi? Tak dah bayar, dah gaji 900. Dah nak bayar 900. Nak tu boh dah timbalan kau murah. Apa mu suka? Politik sama ni. Faham tak lagi? Jadi kau tak boleh. Nak pergi klinik, sakit gigi nak pangak apa, biru muka-muka tak? Nak pergi cabut, boleh keluar. Okey? Itu darurah. Asal tak boleh, ad-darurah tubihul mahzurah. Bila kita sangat perlu, tak ada pilihan, maka tubih, dia mengharuskan benda yang asalnya tidak boleh. Tapi cabut gigi, jangan balik singgah KTCC pula main apa kelosor. Itu contoh. Keluar rumah perempuan isteri tanpa izin suami pada keadaan tertentu boleh. Okey? Lagi mana lagi tak izin suami? Keluar pintu tapi dalam pagar lagi. Mana? Jemur.
Boleh. Boleh. Itulah. Oh berat gitu ustaz kalau nak nikah kalau yang kena minta izin sama. Dah asal nikah. Dah berat asal nikah. Ada orang paksa mu nikah, kalau pisah tekak suruh bid belaki. Tak ada. Demu kalau kata orang. Kena ikut peraturan. Boleh kata naik kereta, naik motosikal kat gini kalau parking, kalau ikut ni tak boleh parking. Dabal lain jangan potong. Lampu merah kena berhenti. Berat lah gitu. Padang kena berhenti merah dengan padang. Dah usah naik atas jalan, naik atas rupuk. Ya ada peraturan kan, betul tak? Nak ni kena gitu lagi. Suami mu, Nabi kata kalau boleh manusia itu sujud bagi sesama manusia, aku wajibkan isteri sujud bagi suami. Jadi kena ingat, dalam bab keluar tanpa izin ni ramai kita langgar. Betul tak? Ustazah pun langgar. Pasal dia ustazah dah. Dak khabar ketuk lelaki nak keluar. Betul tak? Pasal dia ustazah kan? Masuk TV dah. Kena jaga benda lagu tu. Suami kita khabar. Lulu payah nak khabar, tunggu balik dah. Dia ni senang Dia ni senang sungguh dia ni. Dulu kena tunggu laki balik kalau kita nak pergi rumah kat mak dara kan, mak dara suruh pergi jalan mak dia nak ajak makan nasi pun semua. Kita nak tubik laki kita dah balik lagi. Tunggu untuk laki balik. Ni senang tak nak khabar? Senang. Ada telefon. Buat gitu dengan tangan. Kata dulu kena jalan kaki jauh cari. Ni, kata. Nak pergi rumah mak long jap abang ni mak long ajak makan nasi boleh tak? Dak ramai ada apa ni WhatsApp laki tanya nak pergi rumah. Betul tak? Ada tapi tak semua. Hak WhatsApp pun dak ada jawab tu bik satu dah. Dia kena laki kata boleh, gilah. Balik esok tak apa, buahlah tengokmu. Tu tak apa. Tak? Ada. Tak laki tak ada baca lagi, tengah-tengah buat kerja. Tu bik dah. Kita khabar lah kan? Bukan khabar. Kena minta izin boleh ke tidak. Ayyuma imra'atin kharajat min baiti zawjiha bighairi iznih. Mana-mana isteri keluar dari rumah tanpa izin suaminya. La'anatul malaikah hatta tarji' atau kama qala. Sekeluar dia keluar tu dilaknat oleh malaikat. Ada hadis laknat malaikat itu sama. Ada hadis kata malaikat di langit wa fil ardi, malaikat di bumi pun laknat juga. Maksud laknat ni jauh daripada kasih Allah. Jauh daripada rahmat Allah. Betul tak? Padang nak tubik pakai ni minta izin gitu semua berat. Jawab gitu. Dah tak usah nikah dah nak nikah anak cari dua nak beli anak itik pasal malam 3 ekor main anak itik anak kucing. Anak juga. Dah mau nak nikah tapi tak mau taat. Agama kafir lain, Kristian, Buddha tak ya kapau. Bahasa nak tubik je. Kita ajaran Islam. Apa kata orang dia kena gitu? Dah nak bercerai pun dah boleh tubik. Cerai dah pun dah boleh tubik. Duduk situ sampai habis dah. Faham? Yang kedua, peringatan. Kalau kita minta cerai tanpa jahat, tanpa salah, tidak masuk, tidak cium bau syurga. Dah kalau cium bau tak boleh cium, masuk kau tak boleh. Nabi kata ayyuma imra'atin sa'alat talaqan min zawjiha bighairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah atau kama qala. Mana-mana isteri yang minta akan cerai dari suaminya tidak ada sebab kesalahan, kemudaratan apa-apa, bukan sebab jahat suami, maka haramlah atas isteri itu cium bau syurga. Bau syurga ini Nabi kata perjalanannya kaza wa kaza. Jarak jauh ni bau dah syurga. Ada dalam Sahih Muslim satu lagi riwayat 500 tahun perjalanan. 500 tahun Allah. Sehari ni kalau kita jalan biasalah, bukan macam jalan macam kura, jalan orang 40 kilo. 40 kilo betul-betul drawbridge sampai ke Getok Ngecang. 40 kilo. Faham? Atau daripada ladang kat Bulat Tang Batu Surat sampai dengan
Jambatan Kuala Berang 40 km. Jalan biasa, lepuk. Turun pukul 7 pagi, 12 jam sampai. Faham tak? Nampak? 12 jam sehari. Sehari tu. Tiap jalan ni, tak memang. Hang Kuala Berang. Nak? Nak jalan kaki gitu. Daripada Cinegeng sampai Kuala Berang, nak? Tak bohong. Tapi kalau ada anak dara nak kata imam, kaya lah. Model Tomei daripada Mesir mari. Ngakak dia. Tengok, dak pakai juga memang. Kata cinta setia. Gurau dah. Nak lihat tak? Kalau kita berjalan sehari 25 batu 40 kilo. Malam tak siang je 7 pagi 7 petang apa. Ni 500 tahun perjalanan lagi nak sapa dengan syurga. Bau tu dah ada dah. Bau wangi syurga kan. Hak usuk neraka. Mana jauh dengan syurga. Nah, katanya Imam Ibn Hajar, ini kinayah daripada tidak masuk syurga. Mana tak masuk syurga. Isteri yang minta cerai suami tanpa jahat suami. Jadi kita ulang balik sama-sama biar hadam. 5 perkara isteri boleh minta cerai tidak berdosa. Ni yang rutin, yang ghalib lah. Ada lagi kekeh yang terpencil. Faham? 5 perkara ni. Yang pertama, suami tidak beri nafkah. Tak beri nafkah. Sudah setahun tak beri nafkah, siap report, sah. Molek ada. Tidak berdosa. Kerana nafkah itu hak isteri. Apa boleh minta cerai? Betul tak? Pitih dak beri makan, dak beri apa, baju dak beri apa, dak beri. Boleh minta cerai, tidak berdosa. Bukan wajib minta cerai, tak mau cerai pun tak ada masalah, nak duduk. Nak bersabar. Tapi dia minta cerai, tak masuk dalam ancaman hadis tadi. Yang kedua, suami suruh buat benda haram. Suruh isyak dadah, suruh minum arak, apa benda, suruh judi dan sebagainya. Faham? Yang ketiga, suami larang buat yang wajib. Suami dia larang semayang, suami dia larang puasa Ramadan, suami dia tak beri tutup aurat keluar rumah. Larang pakai tudung. Tak. Suruh pakai seluar ketat, seluar seksi. Boleh minta cerai. Suami apa gitu? Rima gila. Yang keempat, suami dera. Dera maksudnya mencederakan. Sampai berdarah, sampai patah kawan tu sepak terajang tumbuk atas muka. Dan yang kelima, suami kena penjara 3 tahun minima. 3 tahun dan ke atas. Kerana mengambil kira pandangan ulama-ulama fiqh. Ada mengatakan 2 tahun, ada mengatakan 4 tahun dan sebagainya. 3 tahun minima. Itu yang ghalib dalam mahkamah syariah ikut negeri persekutuan kita. Jadi hak tu pada jawapan hak ni mu kena pastikan ada tak sebab-sebab tu. Kalau sebab-sebab tak masuk sebab tu, takut-takut tak ni lah. Fa haramun 'alaiha raihatul jannah, haram mencium bau syurga. Kemudian boleh tak keluar rumah? Baiklah. Kalau bercerai dah tak boleh keluar. Tak usah kata dak bercerai. Yang boleh keluar rumah balik semula bila nak memberitahu kepada qadi suaminya tak beri nafkah. Contoh, suami tak beri nafkah, dia nak report ke mahkamah syariah, nak report ke jabat agama, dah tak? Maka dia keluar rumah tak minta izin. Padahal kena minta izin tak? Apa tak minta izin? Sebab kalau minta izin suami pergi tak? Abang, esok kita nak minta izin keluar rumah, nak khabar abang nak bayar nafkah. Dia terajang itu lagi macam. Maka dia tak khabar lah. Khabar nak pergi pasal lah. Lagi. Dia pun buat report, hukumnya harus. Dan balik semula. Yang boleh keluar rumah, duduk rumah mak, suami pukul, suami dera, suami ugut, membunuh dan sebagainya. Faham lagi? Sepak terajang katok. Boleh lari tak berdosa. Kerana menyelamatkan nyawa dan anggota badan. Gitu. Baik, katakan cerai dah tak boleh. Kita ambil bini kita, kita terajang katok momok dia. Dan bini pula bila cerai tak boleh keluar rumah. Kena faham baik-baik dah apa ni. Bila awak kena cerai, awak masih isteri. Masih isteri.
Dia orang Puan ni 3 je, DIJ. DIY lain. Depan tu DIY. Lagi DIJ, belum nikah dara, lepas nikah isteri, habisnya cerita janda. Betul tak? Ingat tu DIJ. Nah, jadi selagi awak berstatus I, tak boleh keluar rumah, tak boleh ikut suka nak lari situ sini, melainkan dalam bab pukul. Ingat Jadi bila dapat title J? Bila? Kalau jenis ada haid, ya tarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Betul tak? Naklah kamu beredah selama 3 kali suci. Masuk haid yang ketiga, tubik titik yahoo, dapat J. Faham? Janda. Bila janda bukan isteri dah. Nah, maka balik rumah kita dan sebagainya, tidak wajib taat. Selagi nama I isteri, walaupun tak boleh melakukan jima', wajib taat. Nah, perempuan tak boleh keluar, suami tak boleh hambat. Kita terbalik habis dah. Faham? Bila cerai, suami perempuan pun balik sendiri, laki pun kalau tak balik nyahambat, nyahala molek-molek ada. Dalam Quran kata wala yakhrujna, jangan perempuan itu keluar. Dulu lagi depan wala tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kamu keluarkan isteri yang kamu cerai daripada rumah. Kita atas lalu dah masuk dalam kereta atau balik. Nampak? Beg-beg dah nak sipang. Baru ambil baju. Terik zik dah. Baju dalam tu beg luar sepai lagi. Kau celah beg. Masuklah kereta. Baci tengok muka mu. Giata tu. Apa benda ni? Kubang kura. Bini aku kubang kura. Dah berhenti kereta, muka itu dah terus terjung. Nak bergolek kawan tu situ. Kawan gemuk. Nak? Tu nak? Ini jahat belaka. Dah ikut Quran. Quran pun belakang. Masuk neraka agak ni. Hukum Quran lah tu. La tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kamu suami-suami yang kamu cerai isteri kamu keluarkan mereka daripada rumah yang mereka sedang duduk tu. Tak boleh. Dan isteri pula wala yakhrujna, jangan kamu keluar. Cukup dekat tu. Suami jangan halau isteri dari rumah. Jangan hambat balik. Kalau sama-sama reda tak masalah. Dan isteri itu pula yang kena cerai dalam iddah, wala yakhrujna, jangan keluar dari rumah. Berlaku tak sekarang? Dan cerai. Sama ada hambat ataupun tembak lagi lalu. Cerai 2 minggu, kasih dengan baru pula jumpa dalam Facebook. Natang. Dah buat gua ni jahil tunggu kita ni. Padahal laki ada. Dah boleh berkenalan untuk berkahwin perempuan dalam iddah. Tak boleh dalam iddah, maknanya talak rajai kan haram. Tu meminang apa benda soreh pun haram, apa benda ni kinayah pun haram. Yang boleh hanyalah kinayah dalam bab talak bain kubra. Tak faham, kita tak belajar. 3 minggu, 3 hari nolak dadang cerai, tengah balah kat ni. Ada kasih dah. Tahu tak? Ada kasih. Orang lelaki tak apa, dia ada bini, dia ada kasih pula, nak nikah, bila nikah ramai. Salah. Orang perempuan, laki ada dah kasih kat lain pula. Nikah 3 hari, ada keluar pula, ada pergi mandi sekali 2 ekor. Ada anak akhir zaman. Tahu tak? Jadi kalau kita betul molek, jalan kita ikut agama, Al-Quran hukumnya di depan, barulah kita dipimpin di akhirat nanti. Tidak diinjar. Kalau Quran berbelakang, kita akan kena injar. Nabi kata man ja'alal Qur'ana amamahu sadahu ilal jannah. Nampak? Barang siapa letak Al-Quran di hadapannya, Quran itu akan pimpinnya ke dalam syurga. Wa man ja'alahu wara'a zahri saqahu ilan nar. Siapa yang letak Quran itu di belakang, maksudnya tak ikut. Termasuk dalam bab cakap berani, tak ikut Quran. Tak, ikut maklum. Maka dia akan diinjar. Bahasa Terengganu, saqah ni heret dengan kasar. Kalau bahasa Terengganu ninja, ke dalam api neraka.
Tanya kakak sulung. Kita kena cerah lah ni boleh nak balik tu beg rumah boleh ke tak? Laki kata tak boleh. Allah tak tubik tu apa ke? Suami berjadah gitu. Tubik. Ikut maklum. Quran kata boleh tubik. Faham tak? Maklum pun depan. Ngemalum-malum kena bakar habis lagi. Faham lagi? Betul tak? Lepas tu kalau orang cerah berat, orang masuk belah ni. Belum masuk belah anak-anak dia. Kalau hak cerah tu suami tu anak-anak kita, tu masuk belah anak kita. Maka bini jahat. Kalau cerah tu puang anak-anak kita, laki jahat, kita kata. Betul tak? Itulah dia lumrah hidup manusia. Bini mari cerita gini-gini, cerah kabur kemuk. Sebab tu jangan balik lagi. Bila balik payah nak baik. Tujuan tu tak balik, maka tidak ada gangguan. Jadi bila mudah tak ada gangguan, tak ada campur tangan luar, mudah tak berbaik. Mudah ada peluang. Kalau cerai hari ni balik selalu, mak kata gua ni mak. Aku kata dah dulu, tak apa sedap dah laki mu tu, aku kata jangan dah kan dulu mu babi. Lain ni mu tahulah. Kita bini kau sakit hati. Kau dak berakhir ke laki. Tu dak panggil lagi tu mak dara hak sulung hak duduk tu. Darat pecang. Dak panggil dia tu. Marah aku kata dah tak beruk tu nak jadah nak apa. Habis kita pun marah. Kalau itulah alhamdulillah molek dah aku cerak. Faham tak? Maklum hari dah wah ijma' tu baik dah. Faham tak ya? Tu pun orang gitu. Jadi kalau duduk serumah tu walaupun ijma' tu haram, tapi masih lagi boleh berfikir. Rasa kasihan belah tu masih ada. Retak itu tidak bertambah. Mudah-mudahan kalau tidak banyak, sedikit kita dapat kepahaman. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz, ada perkhidmatan tasbih Ustaz tentang riba. Pemiutang haram kenakan denda berbentuk waridin dan juga penalti yang dikenakan bukanlah menjadi pemilik pemiutang. Soalan jika kita beli rumah, bayaran bulanan yang dikenakan termasuk dengan interest walaupun tiada tanggungan bayaran meskipun dari bank yang patuh syariah. Jadi dia kurang faham situ. Bulanan yang dibayar telah termasuk interest dan jika lewat bayar ada penalti. Contoh harga rumah 300,000 tapi total bayaran akan jadi berganda. Kena. Kita beri hutang orang tu tak bayar hutang, kita naikkan bayaran, hukumnya haram. Tak boleh. Tak boleh. Hutang dia 1,000 tapi tahun bulan ni dia ada sakut sikit. Ada masalah. Jadi tak ada nak bayar. Jadi bulan depan jadi 2 kali kena bayar. Hukumnya haram. Itu makan harta orang secara tidak betul. Sama ada nama Islami atau tidak, itu masalah lain. Tak boleh. Sebab tujuan asal dalam bab riba, haramnya bukan kerana namanya riba alif. Tidak. Tapi kerana ada penindasan dalam sistem riba. Maka mana-mana sistem bayaran, walaupun tidak dinamakan riba, nama al-baik bidami ajir ke apa ke, kalau ada menindas, tetap haram. Itu kaedah Islam. Islam bukan mengharamkan nama, mengharamkan asbab tadi. Ada menindas tak di situ? Ada tak? Di situ haram. Wallahu alam. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati. Lagi. Allah ni. Kalau puan dulu dia orang berada lah. Orang si ada ke berada? Orang berada. Beruang. Sebab tu bila kahwin lelaki tu lelaki tu masa tu ada binti. Lepas tu bila dah kahwin tu dia jadi susah. Jadi puan ni pernah senang dah. Lepas tu dia saya tak sedap duduk dengan lelaki ni. Lepas tu dia pergi jumpa tu kondi ni mana dia minta cerai boleh tak boleh. Sebab apa? Supaya dah mana dia duduk kan senang je, keluarga senang kan. Lepas tu jadi susah. Jadi maknanya tak sedap mana benda tu tak ada, benda ni tak ada. Biasa senang lah Lepas tu dalam kehidupan dia tu mana rumah kayu rumah dah dulu, rumah tinggi. Lepas tu dah Depan tu ada rumah. ada rumah dah yang orang kaya. Lepas tu dia beri nafkah tak? Mana nafkah mungkin ada tapi tak boleh nak senang je pergi melacur. Tak boleh minta cerai, tak boleh. Mana boleh? Tak boleh lah. Dia beri nafkah tak boleh. Banyak susah buat dulu duduk dengan mak ayah ni senang kan. Dah apa boleh kau kerja?
Kita orang senang, lepas tu kita pergi cari orang miskin buat suami. Senang kau, tapi mana penting projek ke, tak boleh projek ke. Anda kena sanggup sama-sama lah. Tak boleh. Dia ada benda kita boleh batal. Nah, penyakit ada beberapa benda macam gila. Gila boleh batal nikah. Gila boleh batal nikah. Nampak? Penyakit yang berbahaya boleh. Penyakit berbahaya. Unah boleh. Unah ni pistol tak boleh nak berdeh. Boleh minta cerai. Tak batalkan nikah. Kalau perempuan benda-benda rotok ni parak dia tersumbat ada tulang tengah. Tak boleh nak jimak bang di bedek mo. Nampak tak? Tu semua tu boleh. Ni dia kahwin, lepas tu bila susah tak minta cerai. Dah kan nafkah diberi. Tak boleh, haram ah. Nafkah kena beri. Nafkah ni ikut ada senang, cara senang, susah, cara susah. Nah, patut dia sebelum nikah dia kena cari yang memang garanti senang. Saya nak cari pasangan suami yang memang senang sama bila-bila. Buat syarat gitu dalam Facebook. Betul tak? Memang dah sebab kita dulu kita orang joli. Jadi bila kita kahwin joli lagi. Dalam 3 tahun tak boleh projek. Dah dulu dia sokong orang lain. Nampak tak? Ni yang kena lenyek lah mu. Ni badi lenyek politik, ni badi lenyek. Tak? Jadi tak boleh wajib nak minta cerai pula. Padahal makan minum tu ada. Patutnya dia ni sebagai pembantu bagi suami dia. Kalau tidak kau bercerai-berai habis. Tu tak kat cerai tu. Saya ada projek sikit tak boleh. Cerai bang. Cari orang lain pula aku tak kata ramai agak berjaya. Faham tak? Jadi lelah akhirnya hati lebuh habis rumah tangga masyarakat Islam. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.